Semula 3, 4. Mystic Profile. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Profile daripada seluruh Nusantara. Apa khabar semuanya? Semoga anda semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah pada malam ini bertajuk Kisah Seram Ayam Hutan Jadian. Apakah ceritanya? Sekiranya anda sudah bersedia, ayo rasakan sentuhan. Dalam sesi cuti sekolah yang lepas, ketika balik kampung, saya ikut bapa mertua saya mencari daun herba untuk dijadikan ubat buat ibu mertua saya. Kami cari herba ni di tepi sungai. Sungai yang diberi nama Sungai Sidam. Okey, Sungai Sidam ni telah memisahkan dua kampung menjadi Sidam kanan dan Sidam kiri. Okey, apa yang saya nak kongsikan adalah cerita yang diceritakan oleh bapa mertua saya ketika tu. Bapa mertua saya ni beritahu ada seorang pemuda di kampung tu pernah kena kacau satu ketika dululah. Kawasan sungai ini merupakan kawasan hutan yang agak tebal. Jadi memang banyaklah ayam hutan dekat kawasan ni. Kebetulan bapa mertua saya ni pun hobinya suka menjerat ayam hutan. Jadi dia pun ceritakanlah kepada saya tentang kisah seram berkaitan ayam hutan yang berlaku di kampung ini. Ceritanya adalah seorang budak muda yang selalu menjerat ayam hutan di tepi sungai. Dia ni selalu pergi menjerat seorang diri dan tidak bertemankan sesiapa pun. Nak dijadikan cerita, adalah satu hari tu dia pergi menjerat pada waktu petang. Punya seronok menjerat sehinggalah waktu senja tiba. Jadi nasib dia ni kurang baik pada petang tu. Tak ada seekor pun ayam hutan yang sudi menjengah jeratnya. Bila dah tak ada, dipendekkan cerita, dia pun berniat nak balik lah pada waktu tu. Tiba-tiba dia nampak seekor ayam hutan terbang dari arah sungai. Yang peliknya, ayam hutan tu terus landing berhampiran jerat yang dipasang dan akhirnya terus lari mengena jerat. Apalagi pemuda tu pun seronok, lain macam lah seronok dia. Mana tidaknya, dari tadi dia tunggu, akhirnya ada rezeki juga. Tapi apa yang peliknya adalah jauh betul ayam hutan tu boleh terbang melintasi sungai yang luas tu. Bukan itu saja, ayam hutan tu seolah-olah memang nak masuk dalam jerat. Satu lagi yang pelik adalah keseluruhan tubuh ayam hutan ni berwarna putih. Macam ayam albino. Pemuda ni tak fikir pun tu semua. Yang dia fikir ayam tu warna putih sebab albino lah. Pemuda tu pun terus bersiap dan balik rumah. Malam tu
sebelum tidur, pemuda tersebut pergi periksa ayam hutan putih tu di reban. Nak dijadikan cerita ayam tu mati. Jadi pemuda ni pun rasa agak kecewa lah. Dia malas nak cakap banyak, lalu dia tanam saja bangkai ayam hutan putih tu. Malam tu, ketika tidur, dalam mimpinya, dia didatangi sekumpulan wanita berpakaian serba putih dengan muka yang sangat bengis. Wanita-wanita tu datang dan ingin menakam ke arahnya. Jadi, pemuda itu pun dalam mimpi itulah dia macam meracau lah. Ya Allah, tolong. Jadi pemuda tu pun terjaga. Dan sejak tu dia demam panas yang sangat teruk. Demam dia berlarutan berhari-hari. Kesian. Demam tak kebah sikit pun. Walaupun bermacam ubat dia cuba. Lebih parah, sampai satu tahap dia tak boleh bangun sebab lemah sangat badan dia. Yang dia mampu hanya baring saja. Tak kesudah, ayah pemuda tu pun panggil seorang ustaz di kampung tu untuk tengok pemuda tu. Ustaz tu tanya, ada tak benda yang diambil dari hutan? Pemuda tu cakap, tak ada. Ustaz tu pun suruh ingat balik. Sebab kata ustaz tu, benda ni datang dari hutan. Setelah sekian lama fikir, akhirnya barulah diteringat akan perihal ayam hutan putih yang ditangkap tempoh hari. Jadi ustaz tu pun suruh pemuda tu bersama ayahnya gali semula bangkai ayam putih yang dia tanam dan bawa semula ayam tu ke tempat yang dia jerat. Jadi pemuda tu pun bersama ayahnya pun buat seperti apa yang diarahkan. Apa yang peliknya, setelah digali, keadaan bangkai ayam putih yang ditanam tu masih elok walaupun dah hampir seminggu mati. Sikit pun tak reput dan membusuk. Seterusnya, mereka bawa bangkai tu ke tempat yang pemuda tu jerat tempoh hari. Nak jadikan cerita, sebaik saja sampai di tempat tu dan bangkai ayam putih tu diletakkan di tempat jerat tu, ayam tu pun terus bangun dan hidup semula. Subhanallah. Ayam putih tu pun terbang balik ke hutan di seberang sungai tempat dia mula-mula datang. Selepas tu, si pemuda tu pun beransur sembuh dan pulih seperti sedia kala. Kata bapa mertua saya, kalau pergi menjerat ayam hutan, kena selalu beringat. Yang pertama, beringat tentang waktu. Hal ni kerana kita boleh jadi terlalu leka, kadang-kadang tak sedar, tiba-tiba dah malam. Yang kedua, kena ingat, kadang-kadang haiwan berbisa seperti ular tedung suka datang sebab dia bau ayam. Dan yang ketiga, paling kena beringat, kalau ayam hutan putih datang, seelok-eloknya kalau nampak ayam hutan putih mendekat, siapkan barang-barang dan terus pulang. Anda dalam bahaya sebenarnya pada waktu tu. Ayam hutan putih selalunya merupakan peliharaan makhluk dari alam sana. Kadang-kadang mereka sengaja menguji kita dengan membiarkan ayam mereka mendekati jerat kita. Selalunya orang yang suka menjerat ayam hutan ni banyak saja benda seram yang mereka alami. Ada siapa tak yang berpengalaman tentang menjerat ayam hutan? Kalau ada, bolehlah anda kongsikan di ruangan komen nanti. Sekian, terima kasih daripada novelis Iskandar Zulfakar.
Ya, saudara. Pada malam ini agak rasa macam terganggu sikit. Sebab apa? Bukan terganggu dengan alam sana. Tapi terganggu dengan bunyi mercun, bunyi kanak-kanak, terjerit-jerit, bunyi kenderaan. Sebab depan rumah Brother Fai ni surau. Lepas tu mungkin kanak-kanak sedang bermain bunga api. Yalah, biasalah kan, dah dekat nak raya ni. Itu perkara biasa kalau bunyi mercun ni. Jadi apa pun, Brother Fai mohon maaf di atas gangguan daripada suara-suara kanak-kanak tersebut dan juga bunyi mercun. Sampai di sini sajalah perkongsian pada malam ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe, tekan butang loceng, komen dan share itu adalah gratis. Kita jumpa lagi di dalam kisah-kisah yang lain yang menarik. Peace. No.